Hmm, Agak-agaknya berapa average saya untung ataupun rugi bila trade saham? So itu persoalan yang kita nak bincangkan dalam video kali ini, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Hari ini kita nak bincang tentang satu topik yang simple tetapi sangat sangat menarik. Okey, sangat menarik. Sebenarnya saya nak respon kepada satu soalan yang dikemukakan oleh seorang rakan kita, okey, rakan subscriber channel Smart My Academy, iaitu puan Cik Puan Liana Hashim. Beliau ada bertanya di channel Smart My Academy. Saya tak ingat dalam video apa. Baru je dalam 2-3 hari lepas. Sebenarnya saya dah respon dalam ruang komen. Cuma saya rasa menarik untuk kita bincangkan persoalan ini. Persoalan yang dikemukakan oleh Cik Puan Liana Hashim ini. Saya rasa kredit perlu diberikan kepada beliau kerana bertanyakan soalan yang sangat menarik ini. Okey, soalan dia simple, okey, tapi sebenarnya susah sangat nak jawab. Okey, doktor nak tanya boleh? Doktor average loss berapa dalam 10 entry? Wow. Okay, this is a very interesting question. Cuma, okay, satu benda yang kita kena belajar daripada soalan ini, ya. Ini adalah persoalan yang penting untuk kita faham, dari segi dari segi konteks soalan itu. Okey, bila kita bertanya tentang soalan average, berapa seseorang itu berapa kali, kalau sekiranya dia membuat 10 kali entry, berapa dia punya result win ataupun loss dia. Sebenarnya soalan ini, kalau orang yang baru belajar saham kan, dia akan, kalau jawapan daripada orang profesional, saya tak kata saya profesional, tapi jawapan kepada persoalan ini, sekiranya kita tak betul-betul faham, dia akan boleh menyebabkan salah faham yang serius. Okey, salah faham yang serius. Sebab apa saya kata soalan ini sukar untuk saya jawab? Kerana dalam saham ini, especially bila kita bercakap tentang untung rugi, dia tak sama dengan mathematics. Okey, dia tak sama dengan matematik. Contoh saya bagi tahu. Kita bagi tahu, okey, so ini persoalan yang kita bincang lah. Berapa average saya untung dan rugi, ya. Sebenarnya bukan fokus pada saya, tapi kita nak bincang tentang persoalan, persoalan tentang average seseorang untung ataupun rugi, ya. So soalan ni sangat tricky, lah, sangat kena hati-hati, ya, bila kita mendengar jawapan daripada sesiapa pun. Okey. Kerana dalam pelaburan saham ini, bila kita kata, contohnya kalau kita buat 10 entry ataupun kita trade 10 kali, contohnya 5 kali kita untung dan 5 kali kita rugi. Okey, kalau kita dalam konteks matematik biasa, kosong lah jawabnya, ataupun kita kata balik modal lah. Katakanlah modal kita 10,000. Okey, so kita untung 5,000, lepas tu rugi 5,000. So balik modal 10,000 balik, lah. Cuma bila kita sebut persoalan ini, sebenarnya dia tak semudah itu. Dia bukan yang kata persamaan matematik yang mudah macam tu lah. Sebenarnya, okey, pada hakikatnya, okey, yang ni, sorry, typo. 6 tolak 4, biasanya kalau matematik biasa 2 lah jawapannya. Okey, dan begitulah seterusnya. 4 tolak 6 sepatutnya minus 2, negatif 2. Kalau kita maksudnya, sekiranya seseorang itu dia trade 4 kali,
Dia trade 10 kali, 4 dia win, 4 dia untung, 6 dia rugi. Maksudnya kesimpulan yang kita boleh buat, orang biasa lah, kita boleh buat bahawa dia membuat kerugian dalam market. Okey. Yang ni pemikiran biasa yang biasa orang fikirlah, mathematic equation yang biasa yang mungkin newbie ataupun mereka yang baru terlibat dengan saham ini akan fikir cara macam ni. Okey. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, dia tidak semudah ini ataupun bukan begitulah hakikat sebenarnya. Saya katakan bahawa 5 tolak 5, okey, 5 untung 5 rugi tak sama dengan kosong. Okey. Ini bukan persoalan brokerage fee ke ataupun kos-kos sampingan yang ada dalam saham itu bila kita trade. Tak Yang ni dia ada point yang saya nak sebut nanti Begitu juga dengan 4 tolak 6. 4 tolak 6 ataupun 4 kali untung, 6 kali rugi tak semestinya sama dengan minus 2. Ataupun dengan kata lain, tidak semestinya bila kita untung 4 kali, rugi 6 kali, kita akan secara keseluruhannya rugi. Tak semestinya. Okey? Nanti saya proof kenapa equation kenapa 4 tolak 6 tak semestinya minus 2 Okey. Begitu juga dengan 6 tolak 4. Okey, 6 kali untung tolak 4 kali rugi. Okey. So tidak semestinya kita untung. Okey, tak semestinya kita untung. Kita tengok senario nanti saya akan sebut dalam slide seterusnya. Baik. Kita fokus kepada persoalan ini. 5 kali untung, 5 kali rugi, saya kata tak semestinya balik modal ataupun balik asal modal kita lah. Kerana, okey, kita katakan contoh, 5 kali untung, tetapi keuntungan dia, katakanlah kita set yang ni sebenarnya kita nak fokus pembincangan kita ni kepada risk and reward ratio. Okey, sekiranya kita set dalam trading plan kita setiap 10% kita punya ROI untung, kita akan sanggup mengambil kerugian 5% ataupun risk reward ratio dia 1/2. Setiap satu kerugian kita anticipate kita akan dapat probability keuntungan 2. Okey, 1/2 ataupun 5% rugi ataupun risiko kita ambil, 10% kita predict ataupun kita expect lah keuntungan daripada trade tersebut. Jadi kalau konteks dia risk reward ratio 1/2, maksudnya risiko 1, reward kita 2. Jadi sekiranya kita win sebanyak 5 kali, kita win ataupun kita keluar dengan profit sebanyak 5 kali, maksudnya dia akan jadi 5 darab 2 berapa? 5 darab 2 10. Kan? Tolak 5 yang rugi, tapi kita punya risk kita adalah 1 saja. Okey? Kalau 5%, kalau profit 10%, kita punya risk kita 5%. Kan? Maksudnya 1/. Dia complicated sikit tuan-tuan. Sesiapa yang tak biasa, mungkin dia akan pening sikit lah. Sebab ini bukan persamaan matematik. Dia persamaan, kita kena faham dari segi risk reward ratio, kita kena faham dari segi trading plan. Okey, baru kita boleh memahami. Kenapa kita kata 5 tolak 5 tidak semestinya sama dengan kosong. Okey, bahkan kadang-kadang 5 tolak 5 itu sama dengan 5. Maksudnya walaupun 5 kali kita untung dan tiba-tiba kita rugi 5 kali, okey, kemungkinan kita masih untung. Bahkan untung itu mungkin lagi sangat banyak lah. Okey, yang mungkin orang lain tak expect keuntungan kita sebanyak itu. Okey. Begitu juga 6 tolak 4 tidak semestinya kita kata sama dengan 2. Dengan kata lain, tidak semestinya untung lah. Okey, walaupun kita 6 kali kita untung, kita trade sebanyak 10 kali, 6 daripada 10 trade itu kita untung dan 4 kita rugi, tak semestinya secara overallnya kita akan untung. Bahkan ada kes yang mana sebenarnya rugi. Okey,
sekiranya kita punya risk reward ratio kita set sebagai 2:1. Okey. Ini walaupun kita kata macam tak logik kan. Tapi sebenarnya newbie, mereka yang baru dengan saham biasa lakukan kesalahan ini ataupun ialah silly mistake lah bagi saya, kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan lah. Okey, kadang-kadang harga saham naik 5%, kita dah gabra, okey. Dah nervous dah, rasa gayat, lepas tu kita jual. Okey. Counter yang lain rugi 5%, tunggu lagi rasa hope analysis kan. Sampai 10% tak jual lagi. 11-12% baru nak jual. Kan? Dan ini perkara yang berlaku. Sebab itu ramai di kalangan newbie, mereka yang baru dalam saham ini, bila calculate balik dia punya modal semakin mengecil. Disebabkan dia tak jaga dia punya risk reward ratio, atau bukan tak jaga, dari segi setting awal-awal lagi. Risk reward ratio dia mungkin dia set 1:1. Tapi disebabkan bila trading bermain dengan emosi, mungkin risk reward ratio dia akan jatuh kepada 2:1 lah. So that's why walaupun dia untung sebanyak 6 kali, 6 kali dan rugi sebanyak 4 kali, tapi secara overallnya dia masih rugi. Okey. Ini message yang sangat penting lah untuk kita faham. Okey, seterusnya kita kata walaupun 4 kali kita untung, 4 kali saja kita untung. Daripada 10 kali kita trade, 4 kali saja untung dan 6 kali kita rugi. Kalau orang biasa dia fikir rugi lah. Secara umumnya rugi. Kalau saya jawab macam ni kepada Cik Puan Liana tadi, saya risau saya risau akan ada salah faham. Okey, akan ada salah faham. Kalau saya kata 5 kali saya untung, 5 kali saya rugi, dalam 10 kali trade secara average-nya 5 kali saya untung, 5 kali saya rugi. Kalau orang biasa mungkin akan berfikir bahawa macam balik modal lah, tak untung lah kan. Tapi sebenarnya dia bukan macam tu. Ini salah faham yang biasa dilakukan oleh ramai di kalangan pelabur-pelabur baru lah, especially. Baik, saya kata sekiranya saya untung 4 kali, okey, daripada 10 kali saya trade, secara average-nya saya untung 4 kali tapi rugi 6 kali. Saya kata tak semestinya saya rugi secara overall. Okey, bahkan saya mungkin untung. Walaupun 4 kali daripada 10 tu, hanya 4 kali saja untung, 6 trade lagi saya rugi. Okey, kemungkinan saya masih untung. Okey, sekiranya sebab saya punya setting tuan-tuan, saya punya risk reward ratio biasa saya set sekurang-kurangnya 1:2. Setiap 2 reward, maksimum risiko yang saya sanggup tanggung adalah 1. Okey. Contohnya kalau reward saya 10%, maksimum saya punya risk saya akan ambil adalah 5% sahaja. Kalau more than 5%, mungkin saya tak consider untuk buat entry kepada counter-counter tersebut lah. Okey. So dalam konteks ni, sekiranya saya stick dengan saya punya trading plan, saya punya risk reward ratio 4 kali untung, tapi yang untung tu 2 kali ganda berbanding dengan kerugian saya. Okey. Walaupun ruginya 6 kali, tapi 6 kali itu sebenarnya 1 saja. Jadi 4 darab 2, 8. 8 tolak 6. Okey, 6 darab 1 tadi. Jadi 8 tolak dengan 6, dia jadi 3. 8 tolak 6, 2 lah. Sorry, typing error. Okey, jadi itulah benda yang kita kena faham lah. Jadi keyword. Okey, keyword dia adalah 3R. Okey, apa maksud 3R? Risk, reward, ratio. Ini pesanan yang sangat penting. Bila kita nak buat entry dalam mana-mana counter, antara benda yang sangat penting yang kita kena decide tuan-tuan,
bukan decide, maksudnya kita kena tengok dalam teknik analisis berkenaan dengan risk and reward ratio. Mungkin tapi perbincangan berkenaan dengan risk reward ratio ni perlukan satu video yang khusus lah. Mungkin saya pun nak kena tunjuk dari segi macam mana setting dari dalam TradingView, macam mana dari segi technical analysis, macam mana kita nak tengok dia punya risk dia, macam mana nak tengok reward, macam mana nak set TP. Kan walaupun kita dah bincang sebelum ni dalam satu video tentang trading plan, tapi saya kira risk reward ratio ni kita perlukan video yang khusus untuk kita bincang, sebab benda ni sangat penting untuk kita faham. So saya kira itu saja untuk perkongsian kita pada kali ini. Saya harap ada manfaatnya. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang ralat. In fact banyak ralat dalam slide saya ni, dalam saya punya teks. Okay. Saya mohon maaf sekiranya ada komen, ada cadangan penambahbaikan, mungkin boleh turunkan dalam ruangan komen di bawah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.